Topik pada hari ini supaya anda boleh pergi kerja cepat-cepat, saya nak habiskan dalam masa 10 minit ni. Boleh tak you fokus kepada psoriasis? Bagi mereka yang baru nak masuk, kita tolong bagi welcome, kita bagi love, dan kita bagi doa kepada mereka yang tengah sakit. Kalau siapa yang sudi bagi love pada mereka juga, tolong ya, sebab kita tahu ramai yang tengah sakit sekarang. Dan selalunya saya kata bagi doa kepada orang yang sakit kat hospital, tetapi bukan saja kat hospital, kat rumah pun ramai yang sakit, betul tak? Ramai yang sengsara, yang terpaksa pergi hospital, pergi balik. Salah satu pada penyakit yang kronik, yang dahsyat sekali kalau you tengok kulit mereka ni, kadang-kadang terutama sekali kalau berlaku kepada anak anda sendiri ataupun pada diri anda sendiri. Sebab penyakit psoriasis selalunya orang kata penyakit kulit. Anda sekalian dah bersedia ni? So sit down, relax, enjoy. Kalau siapa yang bekerja, kalau curi-curi nak tengok demi untuk ilmu 10 minit ni, saya rasa bos tak marah kot. Sebab apa? Kalau you kena psoriasis, you memang tak boleh kerja pun, faham tak? You memang tak ada chance nak kerja langsung. Sebab apa? Sakit dia lain macam, gatal dia lain macam. Okey, kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kulit dah mula rosak, jadi penyakit seperti psoriasis, maka kita mulakan dengan apa itu psoriasis. Okey. Psoriasis kalau pandangan mata kasar ialah macam penyakit kulit. Tapi mulai daripada hari ini, siapa yang ada psoriasis, siapa yang ada kawan ada psoriasis, tolong bagi tahu kat mereka dia punya fahaman tu dah mula salah. Sebab orang dah buat kajian demi kajian mengatakan psoriasis, walaupun ramai medical sciences kata I do not know why, idiopathic ataupun unknown cause, ada setengah pun mengatakan sampai genetik pula tu. Betul, kalau keturunan you semua psoriasis, memanglah ada chance you lebih sikit, tetapi tak semesti you mesti kena juga. Rupanya orang yang biasa-biasa yang senang kena psoriasis ni ada sebab-sebab yang tertentu. Nombor satu, saya nak bagi tahu, psoriasis adalah masalah autoimun. Maksudnya kulit you tak ada salah apa-apa. Jangan dipersalahkan kulit. Kulit tu cantik, dia cuma keluar kat kawasan kulit. Dan asal usulnya autoimun adalah maksudnya policeman, dan you punya askar yang patut jaga badan you daripada masalah infection atau masalah-masalah radangan dan sebagainya. Dia patut bunuh bakteria, virus semua tu. Rupa-rupanya dia tak kenal lagi dah, dia jadi confused. So penyakit utama psoriasis ialah penyakit autoimun yang sudah confused. Sistem jagaan diri atau badan kita ni dah huru hara. Nah, soalannya kenapa berlaku begitu? Maka datanglah sebenarnya apa itu psoriasis. Psoriasis adalah penyakit gut ataupun penyakit stomach you. Maksudnya ada masalah dengan digestion, ada masalah dengan penghadaman. Itu dia. Okey, itu adalah punca paling utama, nombor satu, punca utama. Dah kita tahu dah. Kalau siapa yang boleh jaga pemakanan dia orang, psoriasis you insyaAllah akan selesai. Okey, dalam masa 2 minggu. Saya nak cerita ni dalam masa 2 minggu. Kalau paling lambat pun 2 bulan kalau you ikut betul-betul dengar formula yang saya nak bagi. Nombor satu ialah jaga you punya perut dulu. Okey, gut problem is a gut problem. Apa dia yang gut problem yang paling penting you perlu tahu ialah leaky gut. Gut dah jadi bocor disebabkan terlalu banyak bahan-bahan yang berat, seperti kalaupun infection seperti bakteria semua itu, tetapi yang ujung-ujungnya balik pada pemakanan. Nanti saya sebutkan apa jenis pemakanan yang you kena betul-betul hindarkan bagi baik dulu penyakit you, lepas tu you test balik sama ada boleh tak. Kalau dia datang balik psoriasis you, bahaya. Nombor dua, ada orang tanya pula, psoriasis tu macam mana rupa dia? Ada setengah orang tu, yalah kan pengikut kita ni tak semua yang pernah tengok psoriasis. Psoriasis akak, abang sekalian, dia ni lebih kurang macam orang panggil salji. Dia turun keping-keping macam tu. Selalunya dia mula dia boleh daripada kepala, di tepi-tepi rambut, ujung-ujung rambut ni, di pesisiran rambut selalunya. Dia bukan sangat ke atas rambut. Ada juga sampai ke kita punya scalp pun. Tetapi selalunya kat tepi-tepi sisi rambut, belakang tengkuk, bahkan dia boleh kena ke pelipat-pelipat tangan. Ada jenis yang cuma bahagian yang pelipat-pelipat saja. Ada jenis tu yang satu badan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Yang tu paling serius ya. Selalunya kalau kena orang perempuan atau orang lelaki pun, tak kira mereka tu sampai dah tak mau keluar rumah.
Dia boleh nipis, dia boleh tebal, dia boleh bertumpuk-tumpuk, dia very itchy. Itchy tu apa? Gatal. Dan dia kadang-kadang merah, menyala, kadang-kadang dia surut sedikit. Okey, kadang-kadang dia flat balik, kadang-kadang dia naik balik. So, yang paling penting selalunya dia orang ni tak akan keluar rumah sebab apa? Terlalu bersisik badan dia. Dan memanglah siapa pun, kalau saya pun, anda pun mungkin tak akan keluar rumah juga sebab apa? Kita jadi malu lah. Kecuali kita selalunya pakai apa tu, baju tangan panjang, seluar panjang ya. Kalau perempuan pakai tudung tu tak nampak sangat. Nasib baik dia kurang sikit kat muka. Boleh juga, tetapi Tuhan spare sikit kat bahagian muka tu, tak berapa bertumpuk-tumpuk sangat. Tapi masih nampak kat dahi-dahi semua tu. Ada orang tu bila dia buka je baju, dia kena apa tu, siapkan macam satu kain kat bawah untuk kutip dia punya apa tu, keping-kepingannya, serepis-serepis dia tu macam salji saya kata tadi kan. Warna putih, warna-warna yang macam slough off dia punya kulit kita tu, macam dah berkopak-kopak, faham tak? Okey, tinggal benda merah, kadang-kadang sampai berdarah pun. Itu dipanggil psoriasis. Pernah tengok orang macam tu? Okey, so anda yang tengah kena psoriasis sekarang, kita ada harapan. Tujuan saya sentiasa nak bagi harapan, bukan cerita kosong, tapi dah ada banyak orang dah pulih. Kalau tak daripada saya pun, daripada satu dunia, kita dah cek apa cara yang terbaik secara natural. Saya ulang, secara natural. Baik, of course masa you tengah gatal, you tengah sampai tak boleh tidur malam semua tu, you kena ambil antihistamin sedikit untuk hilangkan apa tu, gatal ataupun pedih, sakit sangat tu. Sebab ujung-ujungnya penyakit ni boleh jadi sampai psoriasis, apa tu namanya, psoriatic arthritis. Pernah dengar arthritis, penyakit orang tua-tua kan? Tapi yang ni muda-muda pun dah boleh jadi tulang sendi kita dah mula dah jam, tak boleh bergerak sebab sakit sangat. Okey, so itu nombor satu. Nombor dua, you boleh faham tak kalau kita kata masalah sebenarnya ialah masalah radangan. Ini bukan masalah sebenarnya kulit tu rosak atau sebagainya, tapi dia mereaksi kepada masalah apa tu, leaky gut tadi, bocor-bocornya, keluar protein banyak sangat, dan banyak immune system kita dah tak kenal diri, dia lawan. Jadi macam satu negara, body kita ni dah jadi huru-hara. Jadi dia dah jadi pening kepala, itu yang bertaburan. Dan orang yang sakit psoriasis ni juga sampai dia depressed. Apa tu maksudnya? Dia ada kemurungan, dia ada kesedihan, dan kadang-kadang jangan you heran lah, mereka memikir pelik-pelik pun. Okey. Satu lagi yang orang tak perasan, penyebab utama apa psoriasis ialah hyperinsulinemia. Berarti insulin kita tinggi. Apa menyebabkan insulin tinggi untuk orang biasa? Ialah disebabkan pemakanan kita. Maklum saja, you tahu kan, orang yang diabetik, kenapa mulanya jadi diabetik? Disebabkan insulin kita dah mula tak reti nak kontrol macam mana nak masukkan gula balik ke dalam sel, maka gula banyak bertaburan. Gula-gula ni juga menjadikan punca kepada psoriasis. Boleh faham tak? Dia bukan diabetik, tapi dia menjadikan autoimun kita tu lawan balik sel. Macam dia anggap gula-gula ni pun jadi musuh dia juga. Faham? Okey, dan dia terbitnya hasilnya kepada kulit, maka kulitlah jadi mangsanya. Okey, so itu dia psoriasis ya. Semua faham? Okay, so it's not a skin disease. So kalau you dah mula beli banyak apa tu skin cream, dah ambil steroid dan sebagainya, I rasa sebab tu tak baik kot. Sebab apa? You tengah nak padam api yang kat luar tu, faham tak? Tapi yang menyebabkan bara dia tu, yang membakar ni apa? Yang tu yang kita kena selesaikan. Itu cara yang boleh betul-betul menyelesaikan psoriasis. Jadi saya nak bagi cerita sikit. Ada apa benda yang you boleh buat untuk menyelesaikan. Nombor satu, okey, yang paling penting ialah jangan terlalu mengharapkan kepada krim-krim ni semua. Sebab apa? Saya dah kata tadi, sebab dia bukan masalah penyakit kulit. Jadi you bagi krim untuk sakit kulit, you cuma nak bagi hilang supaya tak kering, bubuh moisturizer, bubuh ni lah kan, bagi lembap semua tu, okey, supaya dia tidak gatal sikit sebanyak. Okey, saya faham, tapi itu tak jawabnya, bukanlah menyelesaikan masalah. Bahkan kalau you pergi tempat-tempat spesialis, kalau dia dah mula bagi ubat yang sampai immunosuppressant, dia tahu disebabkan apa orang panggil autoimmune punya problem. Jadi immune system kita berterabur, so dia bagi satu ubat yang mahal, beribu-ribu ringgit ada jual ni. So lagi mahal you beli tu, lagi you tanya kenapa doktor ni bagi. Rupanya dia nak tekan you punya immune system supaya tak bergaduh, supaya tak berperang.
Tetapi itu cara yang salah. Sebab apa? You tekan immune system bagi dia reda, tapi you tekan meredakan autoimmune problem tu, tetapi dia body kita terdedah kepada masalah lain pula, masalah inflammation, masalah sampai jadi kanser pun boleh kalau terlalu rendah kita punya immune system, betul kan? So itu salah step. Minta maaf saya cakap, tak apalah you nak kata apa kata, tapi saya dah banyak tengok pesakit ni, kadang-kadang saya kesian dia orang, apa lagi yang boleh buat. Dan dia orang selalunya yang frust sekali ialah apabila doktor kata no cure. Saya ni bukanlah orang yang melawan, tetapi memang tak patutlah cakap macam tu, sebab dah banyak dah baik pun. So jangan nak kata tak ada ubat, walaupun nampak psoriasis tu macam teruk sangat, okey. Rupa-rupanya dia jangan sampai bagi methotrexate pun. Tahu methotrexate kalau dah ada arthritis, you ada psoriasis yang menyebabkan arthritis semua tu, doktor sampai bagi ubat-ubat yang ubat kanser pun. Nama-nama seperti methotrexate semua tu. Kan yang tu membawa lebih jahanam badan you. So apa salahnya you dengar nombor satu sekarang. Tiba masanya saya bagi jawapan. InsyaAllah, okey. Tidak lain tidak bukan, saya ni memang orang kata taksub kepada stres kot kan. Topiknya stres. You tak percaya kata saya, cuba you check dulu. Kalau orang psoriasis ni pastinya ada selalunya budak-budak sekolah yang mula kena psoriasis. Kalau budak kecil yang kena psoriasis selepas dilahirkan, ada orang setahun dua dah mula kena pun ada psoriasis, sampai dia besar psoriasis. Saya pernah tengok budak umur 4 tahun datang, saya tanya mak dia berapa lama dah psoriasis ni, dia kata sejak boleh berjalan sikit-sikit. Tapi kesian budak ni, bila dia berjalan pun dia sakit, dia menangis, dia nak pergi kencing pun dia sakit. Sebab apa? Tempat kawasan private part pun dah tumbuh benda-benda yang saya kata tadi kan, yang psoriasis punya lesion tu. Jadi dia pedih, dia nak ni budak perempuan kan, jadi you kesian tak dia orang? You bayangkan kalau anak cucu you, betul tak? Jadi saya bila tengok masa dulu saya tak pandai, saya pun ikut doktor bagi ubat lah. Paling-paling yang nampak lebih impresif bagi steroid. Memang nampak cantik, tetapi steroid ada kesan sampingan lain dan cuma menghilangkan masalah nampak kulit ni timbul-timbul aja kan. Lama-kelamaan budak tu nanti jadi merah pipi dia, sebab steroid ada masalah-masalah kesan sampingan sampai tulang jadi reput pun. Jaga baik-baik. So saya fikir-fikir balik, kalau dululah aku tahu teknik-teknik ni, aku takkan bagi ubat-ubat yang moden-moden. Pasal apa? Ada cara yang lebih mudah, iaitu tengok kalau anak tadi nak kata stres macam mana kan, sebab sakit lah dia stres. Tapi budak-budak muda yang youngsters sampai yang dewasa, selalunya mulanya jadi psoriasis adalah apabila mereka nak ambil exam, bila dia stres, bila dapat tekanan, ataupun masalah yang dah dewasa sikit, boyfriend, girlfriend, atau orang yang dewasa tu masalah kerja. Itu satu bahagian ya, mental. Nombor dua ialah toksik. Badan kita terlalu toksik. Kita ambil makanan-makanan, ini dia. Apa yang you kena hindarkan dulu. Ni pantang Nombor satu pantangnya tidak lain tidak bukan sugar. Boleh ikut saya? Ni, you bukan kira you ada pilihan ni. You tak ada pilihan sebab you dah berubat berapa puluh doktor, bomo dah pergi jumpa kan. Sorry. Sugar dulu. Cut all your sugar, number one. Cut you punya semua susu, apa jenis susu saja, kecuali susu-susu yang datang daripada buah seperti bijirin semua tu tak apa. Jangan susu daripada binatang ni, okey, please. Bukan salah binatang tu, bukan salah susu tu. Sebenarnya salah apa makanan yang diberi kepada binatang tu. Zaman moden ni sekarang banyak sangat hormon, banyak sangat antibiotik. Jadi badan kita jadi toksik. Dahlah kita sendiri makan antibiotik kadang-kadang kan. Baik, campur pula dengan lemak dalam susu tu, no problem. Tapi protein dalam susu tu didapati ada bahan-bahan yang menyebabkan antibody kita tu ataupun autoimmune kita tu jadi lebih macam marah kalau terlalu banyak protein atau itu susu. Nombor tiga pula saya pantangkan you all sekarang ialah protein yang daripada binatang. Maksudnya asalkan ada bermata ataupun berkaki, you tolong berhenti sekejap. Berapa lama you nak kena berhenti ni? Sampai dia baik lah. Dan berapa cepat dia boleh baik? Ada kes saya secepat 2 minggu dah clear, ataupun tinggallah nampak sikit-sikit macam peta-peta tu kan, tapi dia dah boleh keluar. Lepas tu bila dia kena matahari 2-3 bulan kemudian tu nanti sebab matahari pun saya minta nanti adalah cara rawatannya. So jangan lupa 3 perkara, gula, susu dan daging. Apa jenis daging pun, minta maaf telur pun berhenti dulu sekejap. Kalau you boleh bersabar dalam, saya cuma minta 2 minggu je you buat. Kalau you nampak dia dah mula reda, jadi you boleh ikut terus apa yang saya cerita kat you. Kalau you rasa nampak lebih teruk,
Kalaupun kadang-kadang 5-6 hari pertama tu dia macam nak flare balik, macam nak menyala balik, itu dia panggil healing crisis. You sambunglah dulu, sebab apa? Badan dalam racun dalam badan kita nak mula keluar sebab kita dah perbaiki makanan kita. So yang tak elok tu, lebihan tu nak keluar, kadang-kadang dia macam flare up. Tak apa, minggu pertama. Kalau jadi setengah orang daripada minggu pertama pun dia dah mula pelan-pelan, dah tak berapa teruk lagi dah. Okey. So alhamdulillah kalau dia dapat macam tu. 3 benda ni. Nombor 4 ialah kalau boleh you berhenti daripada banyak makan sementara waktu ni benda-benda yang ada gluten. Jadi kalau you pergi kat market, zaman moden sekarang dah ada kat belakang tu tulis gluten free. Kalau you nak ambil katakan apa tu, inilah jenis-jenis bijirin-bijirin pun berhati-hati. Grains ni kalau dia kata kat belakang gluten free, you boleh ambil gluten free punya apa tu grain. Selalunya kalau takat beras, nasi boleh tahan lagi, kalau takat bali boleh tahan lagi. Tapi kalau you dah mula ambil semacam gandum, itu semua dah mula kacau. Okay, kalau boleh berhenti dululah, jangan ambil tu semua sementara je kan, sebab you dah suffer dekat 10 tahun. Apa salahnya you sabar dalam 2-3 minggu ni. Baik, nah seterusnya ialah jangan kalau nak ambil minyak apa-apa pun, nak goreng ke apa-apa, nak bagi anak you makan ni, pastikan jangan ambil lain daripada apa tu, minyak kelapa atau minyak kelapa sawit, atau satu lagi apa tu, minyak apa tu, virgin coconut oil ke, semua tu boleh. Okey. Kalau nak sapu pun sekejap lagi saya bagi tahu kat kulit you supaya dia lembap sikit dan sebagainya. Cuma ambil 2 jenis minyak. Satu namanya minyak cemara. Boleh ikut cemara. Saya tak tahu kat mana nak cari, tapi saya tengok dalam YouTube, dalam tu semua ada jual. Dia panggil Tamanu Oil. Tamanu. Sila kopi. Saya tak jual Tamanu Oil, okey. Sebab saya rasa you boleh dapat kot kat apa ni, online pun boleh kot kan. Sila beli Tamanu Oil, boleh sapu tu. Tapi kalau you nak ambil daripada saya, memang yang bagus ialah Sacha Inchi Oil RX369 brand yang saya buat tu, cold press. Dia antara yang highest apa tu, anti-inflammatory sebab omega 3. Masalah minyak ni seperti kalau you salah ambil canola oil, corn oil, sunflower oil tu bukan masalah yang apa sebenarnya, sebab dia omega 6 dia tinggi sangat. Bila omega 6 ni dia bagi inflame lagi. Okey, boleh faham tak? Dalam hidup kita bila kita ambil minyak-minyak semua ni, dia ada omega 3, omega 6. Yang bagusnya omega 3 tu kena cukup. Ramai dalam hidup kita ni tengok-tengok makan-makannya omega 6 yang lebih. Burger, hot dog, all the fast food yang ada daging, ada minyak tu, selalunya dia pakai minyak-minyak yang tinggi dalam omega 6. Sebab tu body kita lagi merah, lagi menyala, lagi sakit, lagi pedih, lagi inflamed atau ada radangan. Jadi orang yang psoriasis tak boleh ambil omega 6 yang tinggi. So you kena cari minyak-minyak yang omega 3 tinggi. Saya bagi tahu tadi, kalau nak sapu kulit ambil Tamanu Oil ataupun Sacha Inchi Oil, boleh sapu. Kalau nak makan pun ambil seperti olive oil, apa tu, minyak apa tu sauda, minyak apa tu saya kata semalam tu, kalau saya cerita tentang gastrik pun boleh ambil aloe vera kan. Kat sini pun boleh ambil aloe vera juice. Kalau boleh Sacha Inchi Oil cukup untuk you minum dan makan 2 pagi 2 malam. Baik, kita sambung lagi lain pada minyak. You jangan takut, ada lagi cara lain, iaitulah ikut DND diet. DND diet ni kebetulan Tuhan bagi rezeki kat saya, sebab saya kan cancer patient. Jadi Tuhan bagi tu ada hikmah. Saya belajar apa cara terbaik untuk memperbaiki masalah kanser saya. Kenapa Tuhan bagi sampai 2 kali? Rupanya masalah utama ialah pemakanan. Okay? So you ikutlah dia diet kan, dia khas untuk orang yang suka apa, buat calit garam, ambil air 500 ml, buat 3-4 kali sehari. Itu amalan dasarnya, basic. Lepas tu ambil buah-buahan yang bercukupi sebelah pagi, banyak, ikut dia punya formula. Kalau siapa tak tahu, ikut kat di drnodendarus.com, ikut dia punya website saya, you boleh tengok detail dia. Tapi saya bagi lagi, petang you kena fokus lebih kepada sayur-sayuran yang menghijau. Okey, biji-bijirin, termasuk semua jenis seperti apa, kacang kuda, kacang-kacang walnut, Brazil nut dan sebagainya. Tetapi untuk orang psoriasis, you kena hati-hati dengan bijirin yang saya kata ada gluten. Itu saja, you kena tolak ke tepi, boleh? Okey, lagi malam kita puasa. Jadi orang-orang psoriasis tolong belajar puasa malam daripada pukul 8 malam sampai 8 pagi. Boleh? Nak minum air boleh, nak ambil air kelapa anytime, bagus. So jangan risau. Okey.
Ada satu lagi saya nak bagi petua. Boleh ambil nota ni. Ni you kena beli kat farmasi. Minta ataupun order kat mana-mana. Namanya L-glutamin. Dah copy belum? L-glutamin. Ini paling best untuk orang yang ada psoriasis. Kita dapati dia tak ada kaitan dengan kulit pun. You nanti heran, doktor, apa you recommend ni semua tak ada tulis tentang skin problem, nak pergi skin clear dan sebagainya. Saya dah kata tadi, psoriasis is not a skin disorder. That is where we have all gone wrong. You have to learn. Kita kena belajar sebenarnya apa. Kajian dah mengatakan masalah perut, masalah leaky gut. Jadi kita kena betulkan kita punya gut tu, nak increase dia punya lining dia, nak bagi kuat dia punya usus kita supaya penghadaman tu jadi cantik, tidak terganggu, dan immune system kita polis dan askar kita tidak confused. Apa caranya? L-glutamin. Ini you boleh order. Lagi sekali kalau saya dapat import, saya import, tapi so far you find yourself. Namanya L-glutamin, G-L-U-T-A-M-I-N-A. L-glutamin ni dia menguatkan you punya apa orang panggil lining, you punya usus, termasuk perut sekali. Number 2, kalau siapa nak tahu tentang glutamin ni, jangan salah ambil formula dia. Ramai orang bila ikut apa yang pharmacist recommend saja, dia buat. Kalau tak cukup, dia tak ada efek. So minimum you kena ambil 10 gram. Besar ni, tinggi dia punya dos ni, tapi itulah caranya. 10 gram 3 kali sehari. Boleh? Orang yang ada psoriasis, mula-mula you jangan ambil 3 kali sehari. You ambil sekali sehari dulu, sebab ialah benda baik pun kalau baru kita masuk dalam perut badan kita, kadang-kadang dia react juga. Kita tak mau you ada reaksi yang pelik-pelik. So you ambil sekali sehari. Bila you tak ada masalah healing crisis apa, you ambil 2 kali. Lepas tu by the end of this week, kalau you start, you dah boleh ambil 3 kali sehari. Sambung sampai 2 minggu, tengok dia punya tu. Dengan penjagaan pemakanan dan jagaan stres. Jadi ibu-ibu yang ada anak-anak yang ada psoriasis ni, jangan pressure anak you bukan-bukan. Especially exam. I don't like it, nanti you marah kat I kan. Cukup bangga orang yang suka anak dia mesti score. Duk tahu dah anak dah penyakit, duk tahu dah masalah autoimmune, you tekan lagi. Bila stres campur pemakanan tak betul, dia pula depression. Macam mana dia nak baik, betul tak? Sebab tu zaman sekarang dah ada orang panggil psychodermatology. Dia kena ambil psychiatrist sekarang nak betulkan penyakit kulit. Tak gila kau? Tak perlulah sampai jumpa psychiatrist. Memang budak tu stres pun. Jadi caranya saya dah habiskan tadi. Ada tinggal sikit je lagi, iaitu vitamin D3. You kalau nak beli vitamin D3 yang minimumnya 3000 IU, international unit tu. Dan sama untuk orang psoriasis, dia kena tambah sikit dengan K2. Saya ulang, vitamin D for Denmark, D3 dan K2. Farmasis yang bertauliah dia faham lah macam mana nak betulkan formula ni betul-betul berapa banyak nak ambil. Semua you ambil minimum D3 tu kena cukup. Tetapi itu untuk orang yang suka beli belah. Tapi bagi saya yang suka natural, iaitu pergi ke matahari. Kena matahari berapa lama? 20 hingga untuk orang psoriasis 30 minit. Macam you buat terapi. Dia panggil solar terapi. Okey, jangan takut. Orang kata nanti dia lebih merah, nanti dia lebih infection dia lebih, itu salah faham. Kan Tuhan jadikan matahari itu ada dia punya fungsi yang terbaik, iaitu salah satunya membetulkan masalah you punya D3 yang tak cukup, dan K2 bila you masukkan sekali dengan kolesterol di bawah you punya kulit tu, nanti dia sendiri akan betulkan dengan pemakanan yang betul. Semua ni dalam masa 2 minggu lah saya kata. Tapi kalau orang marah kat saya kalau 2 minggu tak baik, macam mana? Itu yang paling cepat ya. Siapa tak nak baik dalam seminggu 2, betul tak? Tapi kalau you boleh bertahan seminggu 2, memang you boleh tahan sebulan 2 bulan, betul tak? Saya percaya. Dan saya doakan kepada anda sekalian yang memang saya tahu seksa. Orang yang sakit kronik seperti psoriasis, eczema atau gout, penyakit-penyakit yang tak baik setahun 2 ni memang seksa, betul? L-glutamin, bukan E-glutamin. Bukan EL, L saja. L for London, L-glutamin, beli di farmasi. Okey. Alright. Yang lain dah copy note tu betul. Kena matahari 23 minit, betul. Matahari yang pagi, yang awal 2 jam pertama. Okey.
Apa lagi soalan yang you ada? Saya mengharapkan untuk orang yang sakit psoriasis adalah sedikit ilmu hari ini, dan janganlah putus asa. Saya doakan anda, kalaupun saya cakap ni you terlupa, janganlah lepas-lepas ni pula pergi ambil fast food lagi kan. Tak boleh. Sebab bahan-bahan yang ada heavy metal, orang-orang yang dewasa tolong jangan makan benda-benda yang ada perasa pengawet, sebab semua tu kalau ada bahan-bahan heavy metal seperti pewarna dan sebagainya, lagi susah nak baik. Orang yang bukan Islam, kalau kawan saya ada kat sini, tolong telak ke tepi you punya alkohol, boleh? That is another cause. Saya tak ceritalah sebab ramai pengikut kita orang Islam, tapi saya rasa ramai dah luar daripada orang Islam pun ikut kita punya program, sebab ini international, siapa pun boleh ikut. Ujung-ujungnya ada setengah orang tu masih isap rokok. Kalaupun you nak isap rokok, you tak ada psoriasis, Tuhan sayang you lah tu, okay? Dia tak duga you. Tapi anak-anak you, kawan-kawan you yang ada psoriasis, kalau mereka kena asap rokok you, dia tak akan baik juga. Lain semua dia buat, tapi kena asap rokok, berarti asap-asap lain pun samalah. Asalkan bahan toksik yang ada nikotin, heavy metal, charcoal, carbon dan sebagainya, memang bermasalah. Okey, kita habis cerita dengan astagfirullah selalu. Jangan lupa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kita tutup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Masya-Allah, kita tolong bagilah doa dengan cara sign kita ialah bagi love dan bagi like kepada program-program macam ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi love, bagi like dan give the best doa kepada semua yang tengah mengharungi sakit. Okey. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.